kita nak tanyakan kepada anak-anak kecil bagaimana puasa setakat ini, juga kepada para ibu bapa dan juga para pendidik, bagaimana untuk menggalakkan lagi anak-anak berpuasa, mendidik dan bukan secara paksa. Okey, untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimanakah untuk kita mendidik anak-anak, menggalakkan mereka untuk berpuasa seawal usia kecil dan pada usia berapakah boleh digalakkan anak-anak untuk berpuasa, kita terus saja bersama dengan Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Tuan, topik kita ini cukup menarik ya Ustaz, berkenaan tentang mengajar anak-anak ini berpuasa. Kalau diikutkan kepada perihal dalam konteks agama kita sendiri, seawal usia bilakah boleh digalakkan ataupun dimulakan anak-anak itu untuk berpuasa? Baik, alhamdulillah, wabihi nasta'in, amma ba'du. Terima kasih Ismail, terima kasih Zaliha, terima kasih semua rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, kita mengambil satu ibrah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Pada ayat 183 Allah menyatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ayat ini seringkali kita diperdengarkan pada bulan Ramadan. Ia adalah ayat dalil, ayat syariat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Persoalan daripada sahabat kita dan juga mungkin daripada golongan awam, seusia manakah anak-anak perlu dan menjadi kewajipan kepada mereka menunaikan puasa? Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, cantiknya Islam ini tuan-tuan bukanlah agama yang menyempit dan agama yang mengongkong, tapi Islam memberikan satu peluang untuk kita hayati konteks pengamalan, namanya ibadah, namanya ubudiyah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seawal usia berapakah anak kita tadi? Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, kita melihat ia ada satu hadis yang menyatakan perihal solat. Ia ada keterikatan ataupun ada kaitan berkenaan dengan ibadat yang boleh menjadikan kita sebagai satu panduan, dan tidak ada nas ataupun dalil yang khusus menyatakan usia anak tu untuk berpuasa. Tetapi boleh kita ambil satu pengajaran daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan mengajar ataupun mengajak anak itu untuk mendirikan solat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis-salat wa hum abna asya'i sab'a sinin wa dribuhunna 'alayha wa hum abna'u 'ashar. Ila akhir hadis, atau kama qala Nabi SAW. Maksudnya Nabi suruh didik, ajar anak kamu untuk mendirikan solat usianya 7 tahun. Sekiranya anak tadi tidak mampu untuk melaksanakan ibadat ini ketika menjangka usianya 10 tahun, maka perlu memberikan sedikit peringatan dan pendidikan dengan memukul sebagai tanda amaran. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, mengambil daripada kiasan hadis ini juga, umur 7 tahun adalah umur terbaik untuk kita memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak. Manakala bila menjangkau usia 10 tahun ataupun disebut sebagai usia baligh, usia anak tadi mencapai tahap dah boleh membezakan antara yang benar dengan yang salah, maka ketika itu menjadi kewajipan si anak tadi untuk menunaikan ibadat yang namanya puasa. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, kita perlu memberikan pendidikan terlebih dahulu, kemudian barulah melihat dari sudut kematangan anak tadi, maka dibolehkan kepada mereka untuk menilai perkara yang menjadi kewajipan, perkara yang menjadi keharusan, dan perkara yang diharamkan dalam agama untuk mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana pula dengan pendekatan ibu bapa yang menggunakan sistem ganjaran, reward system? Satu hari puasa RM1. Kita tidak membantah sistem tersebut. Kita faham cara untuk menggalakkan, tapi bagaimana untuk memastikan anak-anak ini faham kenapa mereka berpuasa, penghayatannya, dan bukan hanya untuk ganjaran semata-mata? Baik. Alhamdulillah, wabihi nasta'in. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bila menyebut tentang ganjaran, ini di antara perkara yang realiti dalam hidup kita. Bukan kita buat, tuan-tuan. Ya, kita kata kita tak buat. Tapi mungkin ada sesetengah ibu ayah yang menjadikan ini sebagai satu tawaran untuk anak-anak tadi lebih seronok untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sama-sama kita ambil pengajaran bahawa anak-anak yang sebelum akil baligh, mereka ini tidak dicatatkan sebarang dosa. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan bahawa rufi'al qalam an thalatha, iaitu terdapat 3 golongan yang amalan mereka tidak akan dicatat lagi selagi mana mereka tidak berada pada posisi yang baik. Yang pertama, anis sabi hatta yabligh,
anak muda ataupun budak-budak sehingga mereka mencapai tahap baligh. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, kita menjadikan ia sebagai satu peluang untuk anak tadi, kita boleh tergalakkanlah ya, untuk anak tadi seronok puasa. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, adalah lebih baik kita menceritakan dan menyampaikan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka yang berpuasa dengan amalan ini, walaupun nampak kecil pada pandangan manusia, tak makan, tak minum, tapi bukan sekadar itu saja yang mana mereka perlu untuk menahan hawa nafsu mereka. Ini pendidikan besar untuk kita latih pada anak kita, tetapi dalam masa yang sama kita kena bagi tahu bahawa ganjaran Allah Taala kepada mereka yang berpuasa adalah mendapat syurga yang namanya Bab Ar-Rayyan, syurga Ar-Rayyan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah si kecil ini dididik dengan namanya kewangan, material ataupun kebenaran, sudah pasti bila dia besar dia akan tuntut lebih besar daripada tuan-tuan. Kalaulah kecil ni RM10, RM15, yelah budak-budak bagi mereka tu wow. Zaman saya dulu RM1. Zaman saya, mungkin zaman tuan-tuan zaman sekarang ni mungkin RM50. Mungkin. Kenapa? Nilai itu bernilai bagi kanak-kanak. Tetapi apabila anak itu menjangkau usia yang lebih besar, lebih tinggi, lebih matang, Pak itu bagi RM15, sekarang RM20. Sekarang ni takkan RM20, mesti mau RM500. Pak pun kata semakin botak lah aku, tuan-tuan. Jadi sebab kita dah ajar anak tadi untuk melihat dari sudut keuntungan material. Sedangkan sepatutnya kita berikan gambaran dan suntikan semangat kepada mereka. Cuba tengok cerita kisah-kisah para Nabi. Pada bulan Ramadan juga berlakunya perang Badar. Bulan Ramadan juga berlakunya persiapan untuk perang Khandaq. Berlakunya Fathu Makkah. Cerita tentang kehebatan umat Islam zaman dulu. Sudah pasti di sana semangat budak-budak ni jauh lebih hebat daripada kita. Kadang-kadang kita sendiri tewas. Pukul 2, pukul 3 memang lagi kita tak balik rumah lagi. Mael dan juga Zaliha, kita tak balik rumah lagi, tapi dekat pejabat dah kita dah terleleh dah, tuan-tuan. Bayangkan anak-anak kita balik terleleh, tapi mereka tetap berusaha untuk mencapai keseronokan dan kesempurnaan ibadah puasa. Maka tuan-tuan, daripada kita mengajak anak-anak ini untuk mencintai namanya kewangan ataupun kebenaran, elok untuk kita memberikan pendidikan terutama dari sudut pemahaman agama, kerana di sana luas lagi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berpuasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, bukan saja kita mendidik anak-anak ini untuk menghormati ibadah dan juga amalan kita kendiri untuk berpuasa, tetapi juga menghormati sahabat-sahabat daripada kaum lain ataupun agama lain yang mungkin tidak berpuasa. Dan dalam perihal ini juga kita bukan saja mendidik anak-anak kita supaya setiap orang di sekeliling kita perlu dan juga harus untuk berpuasa, kerana ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada beberapa golongan. Jadi bagaimana untuk kita membentuk anak-anak kecil ini supaya memahami tentang bukan saja fadilat berpuasa itu, tetapi tentang isu-isu yang berkaitan tentang boleh berpuasa, tidak berpuasa, diwajibkan berpuasa, diharuskan serta disunatkan berpuasa, Ustaz. Masya Allah, soalan yang baik ni. Masya Allah, jawapan panjang sebenarnya ni. Saya masih cukup singkat. Kita pendekkan, tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian, perkara asas dalam hidup kita ialah kita perlu untuk memberikan pendidikan berkenaan yang pertama, akidah. Nilai ketuhanan terlebih dahulu. Untuk kita fahamkan kepada generasi kita, bahkan kepada kita sendiri, tuan-tuan. Kenapa kita perlu berpuasa? Sedangkan di hadapan kita ada je makan, ada je minum. Boleh je aku, kan, kita seorang-seorang boleh jadi kerja ni, tuan-tuan, kan? Tapi kenapa kita perlu berpuasa? Inilah nilai akidah, tuan-tuan. Maksudnya, kita beriman kepada Allah, kita percaya orang yang melaksanakan perintah Allah ini, Allah akan berikan satu kedudukan yang istimewa. Maka ini penerapan pertama yang perlu diberikan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana kita nak beri pendidikan bila soalan tadi berkenaan dengan hukum yang kadang-kadang menjadi wajib, pada kedudukan menjadi harus, ada keadaan menjadi haram. Ni kadang-kadang, tuan-tuan, nak bahas panjang. Cuma bagaimana untuk kita memberikan pendidikan, terutama kepada generasi kita, dan juga bagaimana untuk kita fahamkan kepada orang luar yang berada di keliling kita. Tuan-tuan, yang kedua saya nak sebut pada kita ialah kita sebagai ibu ayah perlu menjadi guru yang terbaik kepada anak-anak. Jangan hanya hantar sekolah aja kita rasa dah terdidik anak-anak tadi. Maksudnya ialah kalau kita nak berpuasa, tunjukkan cara puasa yang terbaik untuk anak-anak kita lihat. Terutama dari sudut akhlak kita, percakapan kita, pertuturan kita, kemudian dari sudut amalan kita, ibadat kita. Solat tarawih tak tinggal, bacaan Quran kita bersama dengan ahli keluarga. Bahkan ketika nak berbuka, kita sama-sama baca doa. Dan paling penting, tuan-tuan, bila sebut dalam bulan puasa, ni peluang untuk kita buat kebaikan. Terutama yang namanya
bagi makan kepada orang yang berpuasa. Orang yang dikeliling kita, hatta yang bukan Muslim, tuan-tuan, saya minta sangatlah kita ambil pengajaran. Ya? Dan bagaimana Nabi SAW menyebut bahawa, disebut oleh Aisyah bahawa Nabi SAW ini adalah seorang yang pemurah. Kerana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi ini orang yang pemurah. Tapi masuk dalam bulan Ramadan, Nabi jadi lagi pemurah. Kita nak ambil jiwa yang ada pada Nabi SAW ini untuk jadi pemurah. Bagaimana, tuan-tuan? Okey, kalau tadi kita sebut akidah, yang kedua ibadat, dan saya nak sebut pada tuan-tuan, yang ketiga ni muamalat. Hubungan kita dengan manusia. Bila Ismail tanya tadi bagaimana kita nak fahamkan kepada masyarakat. Tuan-tuan, kita beli makan bukan untuk kita suap pada diri kita saja. Cuma beli makan, kita jamu kepada orang yang dikeliling kita. Hatta kepada non-Muslim. Oh Ustaz, mereka kata siapa yang bagi makan pada orang puasa dapat nilai pahala puasa, tapi orang yang tak puasa, maksudnya orang bukan juga Islam. Tuan-tuan dan sahabat rahimahullah sekalian, hanya Allah yang akan memberikan jalan yang istimewa buat kita yang menginfakkan sebahagian daripada harta kita. Jadi ini antara pengajaran dan pendidikan secara langsung dan tidak langsung kepada generasi kita dan juga kepada diri kita sebagai panduan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ustaz sebut tentang ibadah yang dilakukan sepanjang bulan puasa. Bagaimana untuk kita terapkan seronok untuk anak-anak ini supaya menanti-nantikan bulan Ramadan dan menanti-nantikan ibadah yang mereka boleh lakukan dalam bulan Ramadan. Kita faham kadang-kadang ibu bapa balik kerja walaupun waktu operasi office itu ditukar tapi balik dah penat. Jadi untuk memberikan persekitaran ibadah yang baik untuk anak-anak ini secara fizikal je penat Ustaz. Tapi bagaimana untuk memastikan anak-anak ini tetap merasai dan juga suka dan menanti-nantikan aktiviti keagamaan bersama keluarga. Baik, Alhamdulillah binasai. Cantik soalan tu. Macam mana kita nak bagi dia rasa seronok? Sebenarnya kita sendiri yang kena tunjuk seronok tu. Kenapa masuk saja Ramadan kita nampak raya? Saya nak tanya Ismail dengan Zaliha. Betul tak? Masuk saja tak masuk Ramadan lagi lah rasanya. Hujung-hujung Syaban dulu dah siap lagu raya dah dimainkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab nampak antara puncak ataupun kemuncak tabiah Ramadan ini adalah nampak raya. Itulah yang sepatutnya kita gambarkan kepada generasi kita hari ini, bahawa Ramadan ini memberikan rasa keseronokan kepada kita. Walaupun hakikat betul Zaliha, kita puasa ni mana ada orang kuat. Hakikatnya semua orang letih, penat. Ya, tetapi yang kuatkan mereka adalah jiwa dalaman, yakni roh. Sebab itulah kita nak sebut pada tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba lihat di mana-mana corong radio, kaca TV. Bulan Ramadan ni banyak kan kita dengar ayat Quran, banyak kan kita dengar zikir-zikir, bahkan lagu-lagu nasyid keluar ni. Saya pun di antara kumpulan nasyid juga. Time ni lah dengarlah lagu kumpulan saya dimainkan. Allah seronoknya. Bulan lain jarang pula kita dengar. Contoh kan. Ini di antara satu peluang untuk kita buat kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang rasa seronok dengan Ramadan. Bayangkan Zaliha, bayangkan Ismail dan juga sahabat semua. Bulan lain kita susah pergi masjid sebab alasan penat. Tapi bulan ni kerja juga. Tambah-tambah puasa. Tapi kenapa boleh pergi tarawih? Ini soalan ni. Yang kuatkan kita adalah minda dan roh kita yang selalu dilazimi dengan kalam Allah. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, sebab tu Al-Quran Allah sebut wadzakir kan, wadzakir, berilah peringatan kan, wadzkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak, sebutlah nama Allah kan, nama Allah banyak-banyak. Dalam bulan Ramadan ni kita jarang sebut benda yang tak elok. Bila ada saja kawan-kawan kita datang keliling, Pakcik, abang-abang, ni nak cerita. Usahlah cerita, udah-udahlah puasa ni. Cukup-cukuplah mulut aku ni cakap benda yang tak elok. Kenapa kita seolah-olah macam terdidik dan terlatih dalam Ramadan ini sebagai satu peluang untuk kita membaiki segala kekurangan. Maka sebab tu saya nak sebut pada semua sahabat-sahabat semua, bagaimana cara untuk menggembirakan kita. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, ingat Nabi pun dah sebut farhatan, lisaim farhatan. Bagi orang puasa ni ada dua kegembiraan. Pertama, inda fitri, ketika dia berbuka puasa. Macam kita lah Zaliha, Ismail, sahabat-sahabat semua, pagi-pagi masuk pejabat okey lagi. Dah menjelang pukul 12 semua muka toya semua. Muka mencukar tuan-tuan. Tak payah cerita lah, tak lorok tu biasa tuan-tuan. Muka masuk pukul 3 je semua dah ceria sebab dia nampak bazar Ramadan. Sedangkan pukul 4 belum lagi. Ini nak gambarkan bahawa cantiknya kalau kita didik dalam roh kita hari ini untuk kita gembirakan diri kita dan gembirakan sekeliling kita dengan perkara yang memberikan nilai keseronokan. Pertama, benda yang nama ibadat. Yang kedua, namanya muamalat, hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga, yang namanya nama hubungan tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita zikrullah, memperbanyakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kegembiraan itu bukan, sebenarnya ialah realiti kegembiraan kita ni kena digambarkan. Kalau nak gambarkan takkan tiap hari nak pakai baju raya. Mood raya hilang tu kan, cloud nanti namanya. So kita nak bawa mood tu ialah dengan kita baca Quran, ada tadarus. Bahkan
saya yakinlah pengarah-pengarah kita, ketua-ketua kita, jabatan kita pada bulan Ramadan ni lah nampak dia punya nilai kemanusiaan ni. Sebelum ni bukan tak nampak. Cuma dia lebih jadi orang lebih yang jelas. jelas, lebih jelas. Nak balik awal boleh, anak sakit nak cuti boleh, bulan lain jangan mereka main nak cerita bab cuti, contoh. Jadi nampak kegembiraan itu terzahir dan terlahir di kerana apa? Kerana Ramadan mendidik jiwa kita menjadi orang yang bahagia sampai bila-bila. Sebab tu kita dah tak ada perasaan buruk sangka dan sebagainya, sebab kita nak saling bermaaf-maafan, saling menghubungkan silaturahim antara kita, dan paling penting Ramadan adalah masa terbaik untuk kita baiki setiap ruang waktu dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah Nabi SAW menyatakan bahawa orang putih, ni orang putih, Nabi ada sebut, tapi dalam konteks lain ada pepatah orang putih sebut bahawa the best time to repair the roof is when the sun is shining. Masa yang terbaik untuk kita baiki bocor rumah kita ni, bumbung atap kita yang bocor ni adalah ketika matahari sedang terik ataupun sedang terang. Jadi inilah masa yang terbaik untuk kita baiki hubungan kita, baiki keadaan kita, dan paling penting ceria-ceriakan hidup anda sepanjang Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Kalau ada kesempatan boleh dengar lagu-lagu nasyid daripada kumpulan ustaz juga, insya-Allah ustaz. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami tadi. Ustaz Nabil Ahmad membawakan gambaran berkenaan bagaimana kita menggalak dan juga mendidik anak-anak kecil supaya berpuasa, dan ya semestinya melentur buluh biarlah daripada rebungnya, insya-Allah. Dan sebenarnya itu tadi juga apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, dan juga kalau kita ingat semula apa yang DJ Zulrenova dari Kedah FM katakan pagi tadi, lepas habisnya bulan Ramadan nanti bukannya masuk untuk kembali kepada tabiat lama, tapi untuk memulakan dalam bulan Ramadan lah untuk kita memulakan langkah kecil-kecil untuk menjadi insan yang lebih baik dalam segala aspek. InsyaAllah, baby step lah. Baby step. Sikit-sikit. Okey, terima kasih Ustaz bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti ada perkongsian berkenaan bagaimana untuk kita menjadi masyarakat yang bukan saja cantik di luar tetapi juga cantik di dalam.